Okay. Testing. Okay, kita ke udara lagi pada malam ni, santai-santai bicara tentang soal politik. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam reformasi. Okay, malam ni sebelum kita melelapkan mata selamat malam, sebelum kita dibuai dengan mimpi yang indah. Okay, hari ni pada malam ni saya nak cerita sikit ataupun nak buat kupasan sebab kita ada dua isu pada malam ni. Yang pertama, saya nak kupas sikit pasal Sabah memilih. Dan yang kedua adalah Datuk Seri Anwar dan majoriti. Jadi dua isu ini sekarang ni sedang berlegar-legar lah di dalam kepala rakyat Malaysia. Okey, sekarang ni saya cuba santai buat bicara pada malam ni dengan Sabah memilih. Seperti mana yang diketahui oleh rakyat Malaysia, pada 26 hari bulan adalah tarikh untuk rakyat di negeri Sabah untuk membuat undi. So pada malam ni saya cuba membuat kupasan satu demi satu parti yang akan mewakili pilihan raya di negeri Sabah. Okey, pertama saya akan cerita tentang Warisan Plus, di mana terdiri daripada PKR, DAP, Amanah dan APCO. Dan Barisan Pembangkang pula terdiri daripada BN, PN, GRS, PBS, PBRS, SAP, SAPP, dan STAR. Okey, dia di mana yang blok yang ketiga iaitu blok bebas terdiri daripada PCS, iaitu Parti Cinta Sabah, yang diwakili oleh Musa Aman dan Hanifah Aman. Okey, kita pergi pertama kita pergi dulu berkaitan dengan PMBN, GRS, PBS, SAP dan juga STAR. Okey, semua kita tahu BN dan PN ni adalah satu pakatan ataupun gabungan yang ada dalam kerajaan pada hari ini. Kita semua tahu, kalau kita kupas pasal Barisan Nasional ni, Barisan Nasional ni semua rakyat Malaysia kenal dan kenal pasti, sebab Barisan Nasional memerintah Malaysia lebih daripada 60 tahun. Cuma PH dapat memerintah hanya 22 bulan, hampir 2 tahun. BN kita terkenal daripada dia bermula mencapai kemerdekaan hingga ke saat ini. Masalah yang berlaku di Sabah ialah contohnya macam kedatangan pendatang asing yang terlalu ramai di negeri Sabah, projek IC sejak tahun 1991, dan banyak lagi lah keborokan-keborokan yang dimonopoli oleh kerajaan di negeri Sabah. Sebagaimana yang kita tahu, di negeri Sabah ni sebuah negeri yang kaya dengan faunanya, dengan pelacungannya, dengan hasil balaknya, hasil buminya. Tapi rakyat di negeri dia, rakyat rata-rata dalam kalangan yang susah, dalam keadaan yang begitu daih, yang begitu menyedihkan lah kalau kita tinjau di negeri Sabah. Sepatutnya di negeri Sabah ni rakyat dah boleh hidup selesa, tapi disebabkan pemimpin-pemimpin Sabah, kita bukan nak menjual ataupun nak memfitnah. Contohnya kerajaan Barisan Nasional yang diwakili oleh Musa Aman dah dikenakan berapa 42 kesalahan Tetapi bila PN Muhyiddin Yassin mengambil alih kerajaan Malaysia, kes Musa Aman telah digugurkan begitu saja. Inilah yang berlaku. Bagi saya, BN, PN ni, saya mohonlah rakyat negeri Sabah buat pilihan yang terbaik, sebab BN dan PN ni dah orang kata adik-beradik dia sama aja. Jadi rakyat Sabah juga tidak berubah. Nasib mereka yang rakyat di bawah sana tetap dalam keadaan miskin dan daif. Sedangkan pemimpin-pemimpin mereka penuh dengan kaya raya, hidup senang lena, dengan duit berjuta belion sana, semua dikautnya hasil balak, hasil pelancongan
rakyat Sabah dibiarkan menderita tahun demi tahun. Okey, kalau kita pergi pula yang kedua ialah Parti Blok Bebas. Parti Blok Bebas ni didirikan atau Parti Cinta Sabah oleh Musa Aman, dan presidennya adalah adik kepada Musa Aman, Anifah Aman. Ini adalah Parti Blok Bebas. Parti Blok Bebas ni adalah parti yang cuba membentuk parti sendiri untuk mengadakan pilihan raya, sebab Musa Aman ni telah terkeluar daripada tajuk. Telah tidak diberi ruang dan peluang oleh BN dan PN dalam kerajaan hari ini. So Musa Aman dan Hanifah Aman telah mencipta satu parti, iaitu Parti Cinta Sabah. Ini adalah Blok Bebas. So yang ketiga saya berkirakan adalah Warisan Plus. Terdiri daripada PKR, DAP, Amanah dan APCO. Jadi saya mohon rakyat di negeri Sabah, sebab pilihan raya dijangka pada 26 hari bulan. Saya ingat hari ini dah 24, 2 hari lagi rakyat negeri Sabah akan keluar beramai-ramai untuk membuat undi. Jadi rakyat Sabah harus fikir sedalam-dalamnya pasal buang undi ni amat penting untuk membentuk negara di negeri Sabah ni dapat satu pemimpin yang benar-benar membela nasib rakyat. Apa yang saya perhatikan, Warisan Plus yang diwakili oleh Ketua Negeri Sabah iaitu Datuk Syafiq Afdal, ada perubahan walaupun hanya 22 bulan. Banyak tanah-tanah yang telah diberikan grant, dan perubahan ini akan berlaku sekiranya rakyat di negeri Sabah memberi ruang dan peluang sekali lagi untuk Datuk Tan Sri Syafiq Afdal untuk menerajui di negeri Sabah. So saya rasa rakyat negeri Sabah harus buat undi dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang waras, supaya nasib keadaan rakyat di negeri Sabah ni akan terbela di bawah Warisan Plus. So kalau saya perhatikan, saya boleh buat rumusan sedikit pasal sedikit parti ni. Saya ada buat tulisan. Ini adalah pendapat peribadi saya lah, iaitu dengan tajuk Mari Memilih PN di negeri Sabah. Wahai rakyat Sabah, satu undi kepada BN bermakna satu undi kepada penyamun, satu undi kepada PM, satu undi kepada pengkhianat. Setiap undi penting tentukan masa depan kita. So, rakyat Sabah hari ini dah tahu kan? Undi PN itu apa, undi Barisan Nasional apa yang natijahnya, kalau undi Perikatan Nasional apa natijahnya. So, saya harap rakyat Sabah memberilah peluang dan ruang sekali lagi kepada Datuk Syafiq Afdal untuk memberi mandat sekali lagi dan memberi ruang untuk dia membuat perubahan dan membawa negeri Sabah ke mercu yang lebih terbaik untuk rakyat di negeri Sabah. So kita haraplah rakyat negeri Sabah ni boleh buat perubahan dan memberi ruang kepada Datuk Syafiq Afdal untuk pilihan raya yang akan berlangsung pada 26 hari bulan. Tak salah saya lusa ada pilihan raya. So rakyat Sabah harus istiqamah, penuh dengan perasaan yang orang kata kesedaran untuk membentuk politik yang lebih baik di masa depan yang lebih gemilang untuk di negeri Sabah. Jadi pesanan saya satu lagi, apa yang saya cuba perhatikan dalam media sosial, contohnya di negeri Sabah ni daripada dulu lagi terkenal dengan politik wang. Berlumba-lumba, setiap parti setahu saya pergi ke sana mesti akan bagi wang kepada penduduk-penduduk di Sabah. So saya syorkan kepada penduduk Sabah, inilah masanya penduduk Sabah untuk mengambil wang, tetapi undi jangan bagi kepada diorang, sebab diorang akan bagi apa saja bila time waktu mengundi. Selepas tu batang hidung pun tak nampak. Jadi rakyat Sabah akan mengalami nasib yang sama, menderita dan sengsara. Jadi gunalah peluang yang ada ini, dan rakyat Sabah harus memberi ruang dan peluang
kepada diri rakyat Sabah sendiri untuk membuat satu perubahan yang besar kepada negeri Sabah. Sebab negeri Sabah dah berpuluh tahun, lebih kurang 60 tahun diberi peluang kepada UMNO Barisan Nasional, tapi tidak ada kemajuan untuk rakyat. Yang ada kemajuan, yang ada kelebihan kepada pemimpin-pemimpin mereka yang membolok kekayaan demi kekayaan. Tapi rakyatnya tetap hidup dalam derita dan sengsara. So, saya mohonlah rakyat Sabah berani ke depan membuat perubahan dengan hati yang berani dan tekad untuk memberi ruang sekali lagi kepada Datuk Shafie Afdal untuk merajui kerajaan warisan di negeri Sabah. So itu ulasan saya lah. Saya mohon kepada rakyat di negeri Sabah, jangan sia-siakan undi anda. Pastikan warisan adalah pilihan anda, termasuk juga keadilan, DAP dan amanah. So saya nak ulas sikit lah pasal apa ni yang baru berlaku semalam. Semalam saya berada di luar kawasan Kuala Lumpur, ada sedikit pergi ziarah rumah sahabat. Jadi saya dikejutkan dengan satu cerita lah. Saya dapat panggilan daripada kawan saya daripada seluruh Malaysia yang ada di merata-rata tempat di Kelantan, di Kuala Lumpur sendiri. Ada yang call saya sambil menangis-nangis kerana rasa terharu apabila dia beritahu saya Datuk Seri Anwar mendapat mandat baru, iaitu majoriti untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya sendiri ketika mendengar berita itu, saya amat terharu dan sangat tak boleh nak cakap macam mana. Yang saya tahu, air mata saya mengalir laju. Saya rasa sangat sebab dan terharu. Sesungguhnya penantian bagi saya rakyat Malaysia dah lama menunggu saat-saat yang kita nantikan. Tiba-tiba Datuk Seri Anwar buat pengumuman di Astro Awani pada pukul 12 tengah hari semalam, mengatakan majoriti untuk dia membentuk kerajaan baru telah ada di tangan beliau. So saya memohonlah kepada rakyat Malaysia, sama-samalah kita mendoakan dan mengharapkan supaya Datuk Seri Anwar dapat mendapat mandat rakyat ni dengan dalam keadaan yang harmoni, yang tenang, dan rakyat semua dapat menerima dengan satu solat sujudlah kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini adalah menjadi satu wadah politik Malaysia baru yang lebih cemerlang dan gemilang. Dan apa yang saya tahu juga, pada saat ini Duli Yang Maha Mulia sedang gering berada di hospital mungkin. Jadi kita rakyat Malaysia haruslah memohon kepada Allah juga, semoga Duli Yang Maha Mulia dipelihara oleh Allah dan diberi kesihatan yang baik. Dan moga Anwar juga kita doakan semoga dia juga dalam keadaan yang sihat dan baik, dan semoga apa yang kita cita-cita ni, negara kita yang lebih baik, yang lebih cemerlang lagi Sebab Datuk Seri Anwar sering memperkatakan kepada rakyat Malaysia untuk merintah dengan lebih berintegriti, dengan lebih terbaik lagi lah, menghapuskan rasuah dan membela rakyat rakyat jelata, tak kira lah bangsa Melayu, Cina, India atau apapun. Rakyat mesti dibela bersama tanpa mengira bangsa dan juga kaum. Jadi itu yang kita harapkan. So saya rasa ada apa lagi saya rasa nak bercerita pada malam ni. Saya rasa itu sajalah kita. Cuma saya memohon sekali lagi rakyat Malaysia sama-sama lah berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga negara kita dalam keadaan aman, damai, makmur dan bahagia. Dan semoga Datuk Seri Anwar juga dapat menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang tenang dan selesa, tidak ada apa-apa yang ni. Cuma yang kita harapkan, semoga kita rakyat Malaysia semua berdoalah kepada Allah, semoga mandat ini dapat dalam keadaan yang begitu tenang dan selesa. Tidak ada apa-apa yang lain. Kita hanya memohon kepada Allah, semoga urusan Datuk Seri Anwar dan juga Duli Yang Maha Mulia berlaku dalam keadaan yang tenang. So, saya rasa setakat itu saja berbicara soalan dari netizen Ayat Mahir ya. mengatakan
di luar sana di mana MP, adakah benar bagai yang diungkapkan oleh Tan Sri Musa Anwar Musa, MP dalam UMNO, ada juga yang menyokong untuk si Anwar dan dia tidak boleh menghalang pihak individu. Jadi apa komen Puan yang dalam MP UMNO ni tu? Sedangkan kita tahu MP UMNO memang sukar untuk kita percaya. Apa komen Puan? Okey, pada pandangan peribadi saya, semalam Datuk Seri Anwar dah buat satu sidang akhbar. So kalau dia tidak mencukup number seperti yang dia dakwa, satu number yang cukup besar dan dalam keadaan yang selesa, tidak mungkin Datuk Seri Anwar akan membuat persidangan. Jadi ini satu sebab seperti mana yang kita tahu semalam, Datuk Seri Anwar juga beritahu kepada para pemberita. Dia kata numbers ni cukup selesa, hampir 2/3. Apa yang cumanya Datuk Seri Anwar akan beritahu dulu kepada Duli Yang Maha Mulia sebelum diumumkan kepada umum. So itu adalah langkah yang terbaik dan kita sendiri kalau kita tengok surat khabar pada hari ini, Anwar dakwa dapat majoriti Ini surat khabar berita harian hari ini. Hari ini punya berita harian. So kalau kita tengok muka 2. Okey, kita tengok muka 2. Sekejap mana ni? Sekejap saya tengok sekejap. Sekejap dah sah. Okey. Kalau kita tengok muka 7 Surat 7. muka surat 7 di mana di sini kita dapat apa tu? Berita harian. UMNO BN tidak halang ahli parlimen sokong Anwar. Seperti yang diketahui umum, UMNO dan BN bukan parti komponen Perikatan Nasional. Sokongan kepada kerajaan PN adalah sokongan daripada ahli parlimen sahaja. Zahid Hamidi Presiden UMNO. Ini bukan saya yang tulis ini daripada berita harian hari ini. So Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO juga telah memberitahu bahawasanya yang menyokong Datuk Seri Anwar adalah terdiri daripada kalangan MP UMNO dan dia sendiri tidak dapat halang sebab ini adalah hak peribadi. Itu kata Presiden Zahid Hamidi Presiden UMNO. Ini surat khabar hari ini berita harian. So kalau kita tengok daripada surat khabar ini memang jelas dan nyata bahawasanya Zahid sendiri pun memberi ulasan yang begitu jitu. MP-MP-nya terdiri daripada orang-orang UMNO sendiri. Jadi apa lagi soalan sah? Baik, ada yang mengatakan ini sampai bila pun Datuk Seri Anwar PM tepi boleh lah. Kan ini soal-soal sumpah. Sebab apa? Okey, yang tu kita tak erti lah. Masalah sekarang ke mana? Andai kata sebab sekarang ni adakah sebagai yang digembar-gemburkan ramai terutama oleh penyokong Datuk Seri Anwar sendiri dan Pakatan Harapan mengatakan adakah masih kuat setia kawan, adakah masih contohnya amanah Abang Mak Sabu boleh diterima pakai, masih kuat setia kawannya. Begitu juga dengan Lim Guan Eng di bawah DAP. Apa komen? Rakyat nak tahu ni. Sebab dia pening. Ada yang kata di Sabah buat ucapan begini, ini. Jadi macam mana tu? Agak sedikit tercamuk sini. Okey, ini pandangan peribadi saya. Pada peribadi saya, Abang Mak dah keluar satu statement. Begitu juga dengan Lim Guan Eng. Statement beliau ketika berada di Sabah, dia sebulat suara untuk menyokong Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri sekiranya itu mendapat mandat ataupun numbers yang besar. Tetapi sekiranya tidak dapat number seperti yang mereka harapkan, jika Datuk Syafiq Hafdal dapat numbers, mereka juga akan menyokong Syafiq Hafdal. Tapi yang saya dengar isu-isu yang terkini, yang terbaru, seperti mana yang kita tahu,
YB Abang Mak Sabu juga sokong 100% jika Anwar dapat numbers. Begitu juga dengan Lee Kuan Yew. Jadi ini semua spekulasi macam ni tidak timbul lagi lah sebab setia kawan tu masih lagi berjalan dengan lancar. Itu yang kita dapat yang terkini. Okey, ada ura-ura menyatakan adakah PAS akan terpisah daripada Perikatan Nasional. Sebab kita dah jangka, ada setengahnya dah jangka bahawa Tan Sri Muhyiddin sendiri pun dah, orang kata dah makin lemah, dia tidak banyak ni. Kenapa saya nak ni komen satu. Setelah Datuk Seri Anwar menyuarakan dia dah menghantar surat kepada yang Ketua Agung dan sebagainya, kenapa tiba-tiba je diwawarkan bantuan untuk rakyat ni berbentuk apa komen? Tan Sri Muhyiddin pun seolah-olah mengambil kesempatan saling berlumba-lumba nak membantu rakyat itu je, nak membantu. Kenapa? Sedangkan benda tu dijangka bagi pada bulan Januari, kalau tak silap saya. Kenapa sekarang? Kenapa tidak boleh tunggu dalam belanjawan ke atau sebagainya? Macam mana? Pada pandangan saya secara peribadi, Muhyiddin Yassin bila berlakunya Datuk Seri Anwar umum majoriti, dia dapat mandat yang besar, so dia pun ambil peluang ni, bagi peluang pula pada rakyat, akan bagi duit itu, akan bagi duit ini dan macam-macam lah dia punya. Itu saya rasa itu sebenarnya psycho lah politik. Maknanya dia juga nak cuba populariti diri dia sebab dia takut. Ya, itu memang benar lah. Dia pun memang ada takut. Pasal apa? Sebab kerajaan dia dapat mandat pun melalui orang kata pintu belakang, melalui tebuk atap. Jadi kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, ini adalah Perdana Menteri yang paling singkat yang berlaku dalam Malaysia. Ini maksudnya pertama kali berlaku. Dan tak pernah lagi sebelum ni Perdana Menteri hanya berapa bulan saja. Ada lagi soalan? Seperti kita tahu, Alhamdulillah semua dah tak sabar untuk kita faham, apapun kita menunggu, berharap yang di-Pertuan Agong cepat baik boleh seperti sedia kala. Begitu juga kita mendoakan Datuk Seri Anwar Ibrahim semua penyokong agak bertenang. Cumanya rakyat bimbang akan ada pihak yang ambil kesempatan, yang merangka satu benda-benda yang tidak baik terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, mencari salah dan sebagainya, akan timbul balik kes-kes lama. Apa ramalan puan? Rakyat bimbang ni. Jadi apa ramalan atau perasaan macam saya confident hak adalah hak lillahi ta'ala, kita buat yang terbaik. Tapi rakan-rakan rakyat ada yang bersedih, ada yang ketakutan, ada yang tak nak mengundi lah lepas ni kan. Memang kita sayang nakkan Datuk Seri, tapi kalau mengundi sama juga. Jadi apa komen? Ada yang tak yakin, ada yang ni sebab dia orang takut dengan suasana begini. Bukan dia orang kesal dengan apa yang berlaku di Ketua Agong. Semua dia orang takut dalam suasana yang orang kata ditunda begini. Ada setengah tu tak sabar kan. Jadi mohon pencerahan, mohon penjelasan. Adakah kita boleh confident akan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik jadi PM Negara Sembilan atau sebaliknya atau apa? Jadi rakyat nak tahu. Okey. Ini pandangan peribadi saya, yang bila kita perhati era politik Malaysia, ini saya pun kira Datuk Seri Anwar ni daripada selepas dia dipecat tahun 98 oleh masa tu Tun Dr. Mahathir, masuk penjara, keluar penjara, semua zaman
siapa tu, zaman Pak Lah saja Datuk Seri Anwar dapat keluar. Bila zaman Najib Tun Razak dia masuk ke dalam lagi. Jadi usia beliau saya tengok dia daripada zaman pelajar dia kena tahan dalam SA sampai dia keluar banyak pancaroba, banyak onak dan duri yang terpaksa beliau tempuhi. Apa yang kita tengok juga selepas menang PRU ke-14 pun seperti yang dijanji oleh PH untuk Mahathir beri jawatan kepada Datuk Seri Anwar pun banyak sabotase daripada dalaman hingga kepada peringkat Sheraton sehingga terbubarnya kerajaan PH. Jadi ini semua gelombang antara tentang peristiwa ke atas Datuk Seri Anwar ni sangat tragis lah. Dan saya rasa begitu banyak pengorbanan Datuk Seri Anwar. Dan saya sebab bila saya turun ke bawah, bila jumpa dengan rakyat di luar sana, banyak mereka rasa ni Mac, dia tanya saya, betul ke Datuk Seri Anwar boleh jadi PM ni? Mungkin ada sabotaj lagi, mungkin ada orang akan buat begitu dan begini. Saya rasa pihak-pihak musuh tu mungkin tak lena tidur. Jadi mereka pun akan cuba buat sesuatu untuk menghalang Datuk Seri Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Apapun kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, kepada kuasa Allah. Jadi saya mohonlah kepada rakyat Malaysia yang ada di luar sana, saya sendiri sebagai rakyat marham, sama-samalah kita mendoakan, bermustajablah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dinobatkan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 tanpa ada halangan lagi. Dan itu yang kita harapkan dan saya juga harapkan. Baik, apa PAS begitu yakin, kalau tak silap saya, Tuan Man Tuan Ibrahim mengeluarkan kenyataan bahawa kesemua MP dia setia dan tidak berubah. Jadi adakah di sini betul seperti mana, sebab ada setengah-setengah tu mengatakan dah nak beralih arah, dah goyang ataupun dah berbagai-bagai kemungkinan. Seandainya di sini ada soalan, seandainya ada MP daripada PAS yang kita kenali yang sangat garang dan sangat bangga sama ni nak menyokong, adakah diterima oleh Datuk Seri Anwar? Kemungkinan, kata kita tahu Datuk Seri Anwar seorang pemaaf yang semua. Apa perasaan seandainya diterima? Ada yang mengatakan tidak sekali-kali kan, walaupun ni tidak sekali-kali. Seandainya diterima bagaimana? Adakah benar akan diterima? Begitu juga dengan MP daripada UMNO kan, daripada pihak lawan sebelumnya yang begitu dahsyat memperlakukan pada Datuk Seri. Adakah Datuk Seri menerima? Seandainya menyokong, ya menyokong, tetapi seandainya merompak kepada ni, adakah Datuk Seri akan menerima atau macam mana? Okey, sebab kalau kita perhati daripada apa ucapan Datuk Seri Anwar semalam, yang saya perhati yang bagi mandat kepada Datuk Seri Anwar adalah daripada orang Melayu dan Islam. Bila kita tengok orang Melayu Islam ni, pada pandangan saya rakyat biasa, terdiri daripada UMNO seperti mana Zahid pun dah beritahu, dan mungkin juga terdiri daripada PAS dan juga mungkin terdiri daripada parti-parti lain. Sebab Datuk Seri Anwar beritahu yang banyak memberi sokongan kepada beliau adalah daripada Melayu dan Islam. Jadi mungkin ada pecahan daripada UMNO, mungkin juga daripada PAS, tapi apa pun kita tunggulah bila ini berlaku. Dan apa pun pada pandangan saya, kita mengharapkan sama ada daripada UMNO atau daripada PAS, ada pun daripada mana-mana parti yang lain, kita haruslah terima dalam keadaan yang baik. So kita cuma mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri yang terbaik buat Malaysia. Adakah warisan ni ikhlas? Saya harapan kelas, adakah ikhlas? Selama ni begitu begini di apa ni, di belakangnya ada
Datuk Mahathir yang pelbagai spekulasi. Jadi apa rakyat nak tahu. Okey, pada pandangan saya juga bila Datuk Seri Anwar bila ditakdirkan oleh Allah dia jadi Perdana Menteri, saya berkeyakinan warisan juga akan menyokong 100% di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa compromise. Okey. Datuk Seri Syafiqah Abdal sendiri selaku Ketua Menteri Sabah sekarang. Jangka masa panjang, adakah dia akan kekal ataupun berubah? Dia merasa bangga dia boleh ini sendiri, tidak perlu campur tangan daripada kerajaan pusat. Dan di situ ada egonya. Ini rakyat kata ni, di situ ada egonya, dia di sini tak yakin. Okey, kalau bagi Takkan saya satu hari dia boleh terkeluar seperti mana berlaku yang seperti mana bersatu dah bersama ketahapan, kemungkinan berlaku macam bersatu atau macam mana? okey, kemungkinan ni ada sebab ini pandangan peribadi saya lah pasal warisan ni masih lagi ada tone ada atuk lagi kat belakang dia tu. So kemungkinan ini mungkin juga akan berlaku. Tapi apa pun saya mengharapkan Datuk Syafiee warisan jika Datuk Seri Anwar dijadikan atau dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia selepas ni. Jadi amat rugilah kalau Datuk Syafiee tidak bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Sebab bagaimana mungkin satu kerajaan negeri untuk tidak bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jadi untuk nak menyalurkan kepada rakyat Sabah, nak bagi kemajuan, nak bagi perubahan, jadi agak sukar bila kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tidak sealiran. Jadi kalau Datuk Syafiee mementingkan kepada rakyat Sabah, mementingkan kepada keselesaan rakyat Sabah dan kemajuan rakyat Sabah, sepatutnya Syafiee gunalah peluang ini untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Ada lagi soalan? Yang ni agak kabur. Dia rumusan di sebalik cerita Datuk Seri Anwar terima surat. Dia tunda mengantar surat dia kepada Yang di-Pertuan Agong. Rumusan apa reaksi Agong Sultan? Adakah ini ramalan ya? Adakah dia akan tekan kerajaan negara? Adakah dibubar? Rakyat tak sabar ni. Adakah akan dibubar ataupun dilantik begitu saja seperti mana dilantik Muhyiddin berdasarkan majoriti yang begitu mudah? Jadi apa pendapat Puan? Okey, pada pandangan saya sekarang ni Kalau bubar, rakyat kata tak adil. Pasal yang dulu tak bubar. Kenapa pula yang kini bubar? Seperti mana diucapkan oleh Seri Anwar Musa. Dia bubar parlimen. Kenapa masa dia dulu tidak dibubar parlimen? Jadi rakyat mahu tahu. Rakyat nak keadilan ni. okey, ni pandangan pribadi saya lah. Bila Datuk Seri Anwar berjumpa ataupun mengadap dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Seri Paduka Baginda lah yang akan memberi memberi jawapan sama ada bubar ataupun tidak. Makna terpulang kepada budi bicara Duli Yang Maha Mulia. Sekiranya Duli Yang Maha Mulia mengambil keputusan untuk terus melantik Datuk Seri Anwar memandangkan dia dapat majoriti yang besar, atau sebaliknya. Jadi kita sebagai rakyat Malhan ataupun rakyat hanya mendoakan yang terbaik. Dan ada lagi soalan dia? Okey, nampaknya Kalau yang kita tak terjawab kita ni kan. okey, banyak dah masa. Jadi apapun saya mohon rakyat sana, saudara-saudari, tolong share-sharekan kita punya video kita pada malam ini supaya rakyat yang ada di luar sana masih lagi, saya yakin seperti mana diri saya dalam keadaan cemas, gundah gulana. Tapi apapun yang berlaku dalam negara kita, kita harus dalam keadaan tenang, istiqamah dan
banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keamanan negara kita ni terus kekal aman damai, dan semoga Duli Yang Maha Mulia dapat memberi jawapan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, dan sama-samalah kita memanjatkan doa ke arah yang terbaik buat negara kita Malaysia. Dan sama kita doa juga supaya Datuk Seri Anwar juga dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dalam keadaan yang cukup harmonis. Jadi saya rasa cukup setakat ini ucapan saya pada malam ini. InsyaAllah jika ada usia dari semasa ke semasa kita cuba ke udara lagi. Dan untuk itu hashtag saya sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia lain. Oleh itu saya rasa setakat ini saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.